بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Penyelewengan yang berlaku itu bermula dengan terselewengnya akidah ketuhanan. Apabila manusia mula melantik Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan tersebut disusuli selepas itu dengan keruntuhan akhlak, politik, ekonomi dan sosial. Bila manusia melakukan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, syirik adalah dosa paling besar. Selepas syirik akan berlaku kejahatan-kejahatan yang lain. Apabila manusia menggunakan akalnya mengadakan peraturan-peraturan dan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah, di luar daripada kemampuan dia, dengan sebab kelemahan-kelemahan pada diri manusia itu, menyebabkan berlakunya rosak akhlak, rosak politik, rosak ekonomi, rosak segala-galanya dalam masyarakat. Kerana melanggar peraturan Tuhan yang menjadikan alam ini. Bila dipindah peraturan itu, maka rosaklah alam ini. Bukan saja rosak ibadatnya, termasuklah rosaknya perangainya, akhlaknya. Rosaklah politik pemerintahan pentadbirannya. Rosaklah ekonomi dan macam-macam lagi. Menyebabkan perkara yang menyusahkan kehidupan manusia. Puncanya daripada manusia sendiri, bila lari daripada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncanya berlaku apabila adanya dalam kalangan manusia golongan yang mencipta hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini demikian kerana perkara tersebut berada di luar batas kemampuan mereka. Contohnya, kita beli motosikal. Tukang buat motosikal tu kata kena ubur minyak petrol. Kita tak mau belanja, ubur air je. Pakai ubur air, bukan saja jalan kosong. Ataupun kita tukar petrol pada DC pada petrol, kosong. Tak ikut arahan orang yang buat dia. Begitulah alam yang dibuat oleh Allah ini. Bila kita pindah peraturan Allah yang halal jadi haram, haram jadi halal, betul jadi salah, salah jadi betul, menyebabkan rosak kehidupan manusia. Bukan sahaja nano dalam perkara ibadat, sembah macam-macam, termasuklah dalam kehidupan kita, kenaikan harga barang. Harga barang jadi mahal, orang menipu, meniaga,
barang tak ada nilai, macam-macam. Ini puncanya lari daripada Tuhan Allah. Keadaan ini akhirnya menyebabkan kemusnahan diri mereka sendiri setelah mereka terkeluar daripada sempadan fitrah penciptanya. Perkara ini dihuraikan sebagaimana firman Allah Ta'ala, bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adalla Allah وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Surah Ar-Rum ayat 29 hingga 32. Orang-orang yang zalim itu tidak berfikir, bahkan menuruti hawa nafsu mereka, melakukan syirik dengan tanpa pengetahuan, maka tiada sesiapa yang dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah, dan tiada pula bagi mereka sesiapa yang dapat menolong melepaskan mereka daripada azab. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu dan para pengikutmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lurus ke arah agama Allah, iaitu Islam. Tetaplah di atas fitrah Allah yang mencipta manusia. Menurut fitrah itu, tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, yakni Islam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hendaklah kalian, wahai Muhammad SAW, dan pengikutmu sentiasa rujuk kembali bertaubat kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bakti, serta bertakwalah kalian kepadanya, dan dirikanlah sembahyang dengan betul dan sempurna, dan janganlah kalian termasuk daripada kalangan orang-orang musyrik, iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka pula menjadi berpuak-puak. Tiap-tiap puak merasa bangga dengan apa yang ada padanya, fahaman dan amalan yang terpesong itu. Maknanya, bila manusia lari daripada petunjuk Allah, bermakna ikut kemahuan mereka. Kemahuan hawa nafsu. Tidak ada petunjuk, tak ada panduan. Maka mulalah mereka buat perkara yang menyesatkan, merosakkan diri mereka sendiri. Tidak ada yang membetulkan lagi kalau lari daripada petunjuk Allah Ta'ala. Tak ada yang boleh menolong dia lagi. Rosaklah dia. Oleh kerana itu, wahai mereka yang beriman, tegakkanlah diri kamu di atas ajaran Allah, ajaran mengikut fitrah semula jadi manusia. Jangan ikut ajaran yang lain. Balik pada Allah, bertakwa, dirikan sembahyang. Sembahyang ialah mengingatkan kita. Tiap-tiap sembahyang, lepas sembahyang, ikut perintah Allah Ta'ala. Sembahyang ni berhubung dengan Allah. Lepas tu buat kerja ikut perintah Allah. Sembahyang mengingatkan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidup dan mati, semuanya kerana Allah, tak ada sekutu baginya. Sembahyang menolong kehidupan kita. 5 kali sehari semalam. Buat kerja, sembahyang balik ingat Tuhan. Buat kerja balik ingat Tuhan. Seterusnya. Itu mereka yang mendirikan sembahyang. Balik pada Allah. Jangan ikut mereka yang telah sesat, mencipta macam-macam ajaran. Sama ada yang dinamakan agama-agama,
agama Kristian, agama Yahudi meminda kitab Allah Ta'ala. Dah ada kitab Taurat, kitab Injil, pindah kitab Allah Ta'ala. Itu satu pokok. Satu pokok lagi buat agama sendiri, agama lain. Hindu, Buddha, Sikh, macam-macam agama. Satu lagi buat ideologi, teori, komunisme, sosialisme, liberal kapitalisme, praktisme, ism, teori dalam masalah ekonomi, politik, pemerintahan negara dan lain-lain, tak ikut petunjuk Allah Ta'ala, dan masing-masing mengaku diri mereka betul. Semua buat kata dia betul, orang lain salah. Jadi begitu, menyebabkan kita jadi keliru. Dah betul belaka, supaya belaka tak. Yang betul satu saja, al-haqqu min rabbik pada takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhanmu. Jangan masuk kalangan orang yang ragu dan syak. Balik pada Tuhan, pada Allah, Quran dan kebijaksanaan Nabi SAW. Memecah belahkan agama mereka maknanya meninggalkan agama Tauhid, agama Islam, mengganti dan mengubahnya, serta beriman kepada sebahagiannya dan engkar akan sebahagian yang lain. Sebahagian itu tolak habis Islam. Sebahagian lagi, sebahagian Islam pakai buat ibadat, sembahyang, puasa, haji, umrah, pakai Islam. Buat lain tak pakai Islam. Tak pakai Islam. Padahal Allah Ta'ala tunjuk dalam semua perkara. Bukan ibadat saja, seluruh kehidupan kita, nikah, kahwin, makan, minum, pakaian, semua. Ni ikut separuh tak separuh. Jadi punahlah. Firman Allah SWT, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah wa law kalimatul fasla qudiya bainahum wa innaz zalimina lahum adzabun alim. Surah Asy-Syura ayat 21. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizin oleh Allah, dan jika tidak kerana ada ketetapan yang menjadikan pemutus daripada Allah untuk menangguhkan hukum hingga suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dan serta-merta ke atas mereka yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memberi azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mengadakan peraturan sendiri dalam perkara tidak diizin oleh Allah, diserahkan kepada yang lain daripada Allah, sama ada nafsu dia sendiri ataupun pemimpin-pemimpin dia yang dia lantik, yang dia pilih dalam masa pilihan raya. Pemimpin adalah buat undang-undang, buat peraturan. Di parlimen, Dewan Negeri, buat peraturan, buat undang-undang. Ada undang-undang tu, undang-undang yang tidak diizin oleh Allah. Ini termasuk dah. Bukan sahaja syirik itu menyembah patung, menyembah berhala. Menyatakan kita dengar syirik ini sembah patung, sembah berhala, itu saja. Mengadakan undang-undang ciptaan sendiri, ini termasuk syirik juga. Melantik pemimpin-pemimpin, raja atau siapanya, buat undang-undang lain pada undang-undang Allah Ta'ala, yang dipatuhi, yang ditaati, yang dianggap molek, dia anggap baik. Kalau tidak kerana Allah membuat keputusan, manusia akan dibicarakan, dimusnahkan selalu, itu membalas selalu. Tapi Allah tangguhkan dalam kehidupan dunia. Bagi masa, kalau kaum Nabi Nuh sampai 950 tahun, masing-masing ada tempoh dia. Kadang-kadang dihukum di atas dunia, kadang-kadang tak pada atas dunia, hukum akhirat. Ini keputusan Allah. Kalau tidak kerana itu, orang buat jahat kena selalu. Tapi tidak, diberi tempoh untuk berfikir kerana ada akal dan bertaubat balik kepada sempadan Allah. Dalam pada itu ada dalam kalangan manusia yang melantik sesama makhluk menjadi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, sehingga mereka
beribadat atau mematuhi undang-undangnya, malah meninggalkan ibadat kepada Allah dan hukum-hukumnya yang diwajibkan kepada mereka. Tuhan-Tuhan yang diadakan itu pula terdiri daripada kalangan manusia sendiri. Para nabi dah anggap Tuhan. Nabi dah ajar begitu. Ada kalangan agama musyrik anggap Ibrahim itu Tuhan. Nabi Ibrahim tak ajar begitu. Ada anggap Nabi Isa tak anak Tuhan. Nabi Isa tak ajar begitu. Melantik nabi-nabi jadi Tuhan. Melantik pemimpin-pemimpin jadi Tuhan. Melantik ulama-ulama jadi Tuhan. Ini tidak boleh. Melantik malaikat jadi Tuhan, jin, syaitan. Sehingga patung-patung berhala yang dipahat daripada batu, kayu dan lain-lain. Selain itu, ada dua yang melantik Tuhan secara berkumpulan. Ramai kumpulan. Puak yang jadi Tuhan. Ahli-ahli mesyuarat, ahli-ahli majlis mesyuarat jadi Tuhan, buat peraturan. Malah ada yang menafikan kewujudan Tuhan, lalu bertuhankan nafsu diri sendiri. Ada puak yang ateisme, tak percaya bertuhan. Diri dia sendiri Tuhan. Ini melanggar fitrah, melanggar tabi'i. Tapi bila nak kapal terbang, dia yang kapal terbang mampu, masa itu cari Tuhan. Itu jadilah tabi'i, akan jadi begitu. Begitulah melampaunya kesesatan yang berlaku setelah mereka menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang seterusnya dinyatakan secara ringkas perjuangan para rasul ulul azmi yang paling besar perjuangannya supaya kisah mereka dijadikan teladan. Lepas ni kita akan baca kisah perjuangan nabi-nabi ulul azmi alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا أزدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kewajipan para Rasul alaihimussalatu wassalam menentang kesyirikan terdiri daripada kalangan orang yang terpilih dan terbaik sifat kemanusiaannya dari segi jasad, ruh dan akal. Allah Ta'ala yang mempunyai rahmat kepada hamba-hambanya manusia yang diterjah di atas muka bumi menghadapi ujian yang banyak, tidak membiarkan manusia begitu sahaja, ditolong, dibantu dengan hidayah dan petunjuk, melantik Rasul alaihimussalatu wassalam manusia contoh dan teladan untuk memimpin manusia. Rasul-Rasul dipilih oleh Allah sendiri, dicipta oleh Allah sendiri, khusus dilantik menjadi Rasul. Jasadnya terbaik, ruhnya terbaik, akalnya terbaik. Yang paling cantik, gagah perkasa jasadnya, paling kuat rohnya, paling bijak akalnya. Disaksikan oleh kaum masing-masing di zaman masing-masing
Sejak zaman kanak-kanak sehingga muda dilantik jadi Rasul. Sifat yang wajib bagi para Rasul, para Nabi, benar, as-sidqu, seorang yang benar, tak bohong sekali. Benar pada cakapnya, benar pada amalannya, benar pada niatnya, benar yang sempurna, disaksikan oleh orang di zaman Rasul itu. Beramanah, dipercayai, menunaikan kewajipan, mengerjakan amal yang baik, tak buat maksiat. Bukan suruh orang buat baik saja, dia sendiri pun baik. Dia mendahului orang lain, jadi contoh dan teladan. Tabligh berani menyampaikan yang benar, menentang yang salah. Tak kira siapa dia nak hadap raja-raja yang zalim, yang ganas, sanggup mati dibunuh kerana menyampaikan yang benar. Berani menyampaikan, menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tak berganjak. Ini sifat Rasul. Sanggup dibunuh, ugut tak jadi apa, nak beri harta tak jadi apa, nak rasuah tak jadi apa, nak pujuk dengan perempuan tak jadi apa. Tahan menyampaikan perintah Allah Ta'ala. Bijak, cerdik. Rasulnya orang yang cerdik, yang bijak, luar biasa cerdiknya, luar biasa bijaknya, kuat ingatannya, bijak menyampaikan ajaran Allah. Ahli pidato, menyampaikan ucapan dengan terang dan nyata, dipahami oleh orang. Bijak, mana yang dahulu yang kemudian, sesuai dengan akal manusia. Maksum al-ismah, yang ini tak ada dalam kitab tauhid yang kita baca. Ismah dipelihara daripada dosa. Allah Ta'ala jaga Rasul ni tidak buat dosa, dijaga daripada dosa, dikawal oleh Allah Ta'ala. Kerana Rasul menjadi teladan kepada seluruh manusia, teladan kepada semua orang. Tak buat jahat. Acu nak buat jahat, ditahan. Allah Ta'ala sekat, dikawal oleh Allah Ta'ala. Bukan macam orang lain. Ulama tak macam tu. Rasul ni dikawal oleh Allah, sifat ismah, dijaga. Banyak kisah Nabi Yusuf AS digoda untuk mengerjakan maksiat. Nafsunya kuat, makin nafsu dihalang oleh Tuhan, dia sekat. Allah Ta'ala pelihara dia. Begitulah Nabi-Nabi. Pada manusia lain tak macam tu, dikawal oleh Allah Ta'ala, bersifat ismah macam malaikat, tak mengerjakan dosa sekali-kali. Rasul ada nafsu, nafsunya kuat, berpuluh kali ganda pada orang lain, tapi dia dapat mengawal nafsu dia. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Rasul ada nafsu. Dan sebab itulah Rasul lebih daripada malaikat. Rasul mengatasi martabat malaikat. Kerana Rasul ni melawan nafsu. Kalah nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Taat pada Allah Ta'ala. Dan sebab itu Rasul-Rasul lebih besar pada malaikat alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu disebut dalam hadis riwayat Bukhari, Malakul Maut nak ambil nyawa Nabi Musa, yang cocoh mata Malakul Maut. Ada orang cocoh mata malaikat. Ini Nabi Musa. Dia cocoh mata Malakul Maut.
nak pergi ambil nyawa dia, nak cabut nyawa. Malakul maut ni dalam Sahih Bukhari, menghadap Allah Ta'ala, ya Tuhanku, aku nak ambil nyawa hamba Musa, dia cocoh mati aku. Ini pekeng. Kerana Rasul ni mengatasi malaikat. Lalu hilang, habis sakitnya cocoh dengan Musa tu, mau pergi turun jumpa dengan Musa, suruh letak tangan di atas belakang lembu jantan, suruh letak tangan atas tangan. Letak tangan apa makna? Beritahu omong-omong sekoda ni je, duduk atas dunia ni bukan lama sangat, sekoda bulu atas belakang lembu ni tepuk tanganmu saja, hidup yang panjang, hujuk barulah boleh. Ni pergi-pergi nak cabut nyawa ni, cocoh mata. Ni mengapa malaikat, Rasul ni lebih daripada malaikat. Waktu malam Isra' dan Mi'raj, bila naik ke langit, sampai Sidratul Muntaha, Jibril tak boleh naik dah. Nabi kita boleh naik lagi. Sidratul Muntaha ni tempat yang paling hujung, tak boleh siapa naik, tak boleh tembusi oleh cahaya matahari dan sebagainya. Malaikat Jibril pun tak boleh. So dah tu saja yang Nabi naik sampai Sidratul Muntaha, mengatasinya. Ini kelebihan Nabi-Nabi mengatasi malaikat. Ada manusia yang lebih pada malaikat, ada manusia lebih jahat pada binatang. Kalau jahat pada binatang manusia ni. Kewajipan para Rasul alaihi wassalatu wassalam menunjuki manusia atau umat ke arah yang jalan yang betul, menyedarkan manusia tentang kewajipan terhadap Allah SWT agar mengikuti jalan yang berpandukan hidayah Allah. Dua, menyelamatkan golongan yang sesat dan salah supaya kembali ke jalan kebenaran, menjauhi golongan taghut melampaui batas, melakukan islah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Kita ambil contoh Rasul dan Nabi, yang terbaik ialah para Rasul ulul azmi minar Rasul. Kita ambil contoh dalam buku ini, 5 orang Rasul ulul azmi, Rasul yang paling hebat perjuangannya, lebih daripada Rasul-Rasul yang lain, iaitulah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul ulul azmi. Kita pilih jadi contoh dan teladan. Dan hebatnya perjuangan mereka. Kita mulakan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Firman Allah Ta'ala, Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan kepadanya, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, manusia kekal beragama tauhid sejak zaman Nabi Adam alaihi salam berterusan sehingga 10 abad lamanya. Selepas kewafatan baginda Nabi Nuh alaihi salam, merupakan Rasul pertama yang menghadapi kesesatan syirik. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Nuh Rasul yang pertama berjuang. Bila menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Kana an-nasu ummatan wahidah ba'athallahu an-nabiyyin basyirin wa mundhirin wa liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'ahum baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Surah Al-Baqarah.
Firman Allah Ta'ala, adalah manusia itu asalnya satu umat. Adam dan keluarganya umat, tak banyak bangsa lagi. Lalu Allah utuskan kepada mereka nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Dan dia beri pada nabi itu akan kitab-kitab suci. Dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan manusia berbaloi, malaikat, kerana ada kalangan manusia itu yang melampaui batas. Lawan nabi-nabi, lawan kitab Allah Ta'ala. Maka Allah memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Yang dipilih oleh Allah ke jalan yang betul, as-siratal mustaqim. Menafsirkan ayat ini, Abdullah Abbas kata, manusia mula dengan Nabi Adam, mengikut agama Tauhid, mengesahkan Allah, cuma buat maksiat saja, menyembah Allah Ta'ala, buat maksiat. Tak ada lagi syirik, sembah patung berhala, tak ada lagi. Sehingga 10 abad. 1 abad 100 tahun, 10 abad 1000 tahun. 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Adam AS, berlakulah penyelewengan. Manusia menanti Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Allah utuskan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh menjadi rasul yang pertama yang berjuang. Belum pada itu lawan maksiat dia. Tak ada syirik-syirik ni. Nabi Nuh rasul yang pertama berjuang menentang syirik. Kesyirikan mula berlaku apabila manusia mengada-ngadakan Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya mereka menyembah patung-patung atau berhala yang mereka sendiri ciptakan itu. Patung dan berhala, ukiran mereka itu disembah dan dipuja secara beribadat, seperti mana ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada diriwayatkan bahawa patung-patung tersebut dipahat berwajah tokoh-tokoh yang dipuja daripada kalangan orang-orang saleh. Termasuklah juga menyerupai wajah yang dikatakan kononnya wajah para malaikat yang dikhayalkan rupanya. Asalnya mereka puja pemimpin-pemimpin mereka. Buat ingatan, takut lupa buat patung. Untuk ingatan je. Lepas tu sembah. Ini cerita sembah berhala, sembah patung ni. Sembah patung dan berhala. Sebab itulah Islam kita mengharamkan buat patung. Patung binatang, patung rupa haiwan diharamkan. Kecuali permainan kanak-kanak. Ada dikecualikan. Diharamkan patung-patung ini kerana bawa kepada pemujaan pada akhirnya. Termasuklah kononnya buat gambar untuk ingatan. Mula-mula untuk ingatan aja, tak digalakkan gambar-gambar ni. Lepas tu akhirnya puja. Dia sanjung sampai sembah. Ini berlaku syirik. Kemudian buat pula gambar malaikat, khayal. Tak tengok malaikat makhluk lain, buat malaikat pula sembah. Patung-patung itu disanjung kerana terpengaruh dengan rasukan syaitan yang menggoda sehingga ia dipuja dan disembah dengan cara beribadat kepada yang lain selain daripada Allah SWT. Sembah patung ni siapa? Rukuk sujud. Macam sembah Allah Ta'ala. Macam sembahyang. Kemudian dirasuk oleh syaitan. Syaitan pun tunjuklah benda-benda pelik. Tengok pelik tu, dia selalu lah. Ini syaitan. Allah Ta'ala benar syaitan untuk menggoda kerana manusia ada akal. Manusia kena lawan syaitan ni. Allah Ta'ala dah tentukan begitu. Syaitan tipu, ada orang yang termakan dengan tipu syaitan. Tengok benda pelik jadi. Bila minta sembuh penyakit, jadi baik sungguh. Jadi itu dia selalulah ini merupakan satu godaan. Kita kena sedar. Justru Allah SWT melantik Nabi Nuh AS
menjadi rasulnya bagi membetulkan akidah mereka yang telah tersesat itu supaya kembali kepada Allah yang Maha Esa. Selain itu juga memberikan amaran kepada mereka yang sesat itu tentang kemurkaan Allah SWT yang tidak boleh dilawan maupun ditolak. Tak boleh dilawan maupun ditolak sekali-kali. Allah Ta'ala menganggap sembah lain pada dia dosa pada besar sekali. Inna Allah la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ampun dosa orang yang syirik menanti Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Dosa yang lain daripada ini Allah Ta'ala ampun. Dosa yang lain besar macam mana pun, kalau orang itu bertaubat, dihukum di atas dunia atau dia bertaubat, dosa besar, dosa bunuh orang, dosa berzina, dosa makan riba, macam dosa, bertaubat diampun oleh Allah Ta'ala. Dosa syirik ini Allah Ta'ala tak ampun, malaikat kena tolak syirik, kena masuk Islam semula, kena masuk Islam semula, baru hilang. Besar syirik ini, mengelasik Tuhan lain Allah Ta'ala. Namun begitu, para pemimpin pembesar dan golongan hartawan menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Malah hanya segelintir daripada kalangan mereka yang lemah dan miskin sahaja yang beriman kepada baginda. Bila Nabi Nuh menentang syirik, so tinggal sembah Tuhan lain pada Allah Ta'ala, hanya sebahagian kecil sahaja yang ikut Nabi Nuh, iaitulah orang miskin, orang fakir, orang muda, yang dia anggap bodoh, dia anggap lemah. Hak besar-besar, kaya-kaya tak ikut Nabi Nuh. Golongan yang lemah dan miskin dia anggap hina dan bodoh, sehingga kan Nabi Nuh alaihi salam diminta agar meninggalkan orang-orang yang beriman itu. Walau bagaimanapun baginda alaihi salam terus beristiqamah atas agama Allah yang menentukan martabat manusia, bukannya pangkat, kebangsawanan dan harta kekayaan. Nabi Nuh tak berdali. Dia goda Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh tinggal orang miskin, tak apalah, kan boleh ikut. Tak ikut mana orang miskin. Orang miskin, orang bodoh, orang tak ada pengalaman. Kami ni orang cekadiknya, ikut Nabi Nuh dia agak bodoh. Kalau Nabi Nuh tinggal orang miskin ni, orang bodoh ni, kami boleh ikut. Nabi Nuh tak berdali. Tak berdali. Kerana mereka yang Islam ni dapat hidayah Allah Ta'ala, bukannya bodoh. Kisah perjuangan baginda AS yang sangat lama tempohnya dan sangat besar serta berat cabarannya disebutkan dalam beberapa surah Al-Quran secara berulang kali dengan uslub pendekatan yang berbeza. Hal ini penting supaya kisahnya menjadi pengajaran, termasuklah diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW serta kitab-kitab berzaman dahulu, khususnya Taurah, Injil dan lain-lain. Perjuangan Nabi Nuh disebut dalam Quran, dalam Taurah dan Injil, disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Banyak ayat-ayat Quran. Sebahagian daripadanya ialah firman Allah Ta'ala, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaykum azab yawmin azim. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kalian selain daripadanya. Sembah Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Nabi Nuh ajak kaum dia.
Sesungguhnya jika kalian tidak menyembah Allah, aku bimbang kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Kalau tak sembah Allah Ta'ala, kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat. Masuk neraka. Nabi Nuh beri amaran. Ketua-ketua pemuka-pemuka daripada kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang dirimu, wahai Nuh, berada dalam kesesatan yang nyata. Dia kata Nabi Nuh pula sesat. Nabi Nuh pula sesat. Nabi dituduhnya sesat. Padahal mereka tengok Nabi ini benar, amanah, cerdik, bijak, yang mulia akhlaknya. Dia kata sesat. Padahal pupuk dia yang sesatnya, yang jahatnya. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, tiada kepadaku sebarang kesesatan, tetapi aku ialah seorang utusan daripada Tuhan sekalian alam. Aku tidak sesat, aku dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Allah Ta'ala lantik aku jadi Rasul. Benar-benar sebelum dia istilah jadi Rasul ni, dia ketahui dia tak pernah bohong. Tak pernah bohong dengan orang. Ini sungguhlah Tuhan lantik dia Rasul. Tugasku menyampaikan kepada kalian perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, serta aku memberikan nasihat kepada kalian, sedang aku mengetahui melalui wahyu daripada Allah akan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Tuhan lantik aku. Tuhan beri ilmu pada aku, tak beri pada kamu. Mereka tahu Nabi Nuh cerdik, bukan bodoh. Tuhan lantik aku. Tuhan beri ilmu pada aku yang tak ada pada kamu. Aku nak tunjuk pada kamu. Adakah kalian merasa ragu-ragu dan heran apabila datangnya kepada kalian nasihat pengajaran daripada Tuhan kalian melalui seorang lelaki daripada golongan kalian untuk memberikan peringatan kepada kalian dan supaya kalian bertakwa dan juga supaya kalian beroleh rahmat? Mungkin aku ni siapa dia? Aku ni hidup kerana kamu, mu tahu. Sebangsa dengan kamu, keturunan dengan kamu, sekulit dengan kamu. Tengok dah aku ni. Bukan bodoh. Kamu tahu kedudukan aku. Percayalah Tuhan lantik aku jadi Rasul. Ikut. Maka mereka terus mendustakannya. Lalu kami menyelamatkannya dan orang-orang yang bersamanya di dalam sebuah bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka ialah kaum yang buta mata hatinya daripada melihat kebenaran. Akhirnya Tuhan tenggelamkan mereka dengan satu taupan yang besar. Tuhan selamatkan Nuh, segelintir yang beriman, setelah dia beri masa selama 950 tahun. Ulama berjuang 950 tahun. Nabi Nuh bersabar. Hanya sedikit saja ikut dia. Ayat di atas menunjukkan dakwah Nabi Nuh AS yang mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman akan wujudnya hari akhirat yang mewajibkan adanya balasan terhadap manusia. Mereka bukan sahaja menolak dakwah Rasulnya yang mereka sangat kenali secara benar dan mulia akan akhlaknya, sebaliknya Rasul pula yang dituduh sesat. Mereka kenal Rasul ni, dia tuduh Rasul sesat pula. Ini yang berlaku. Menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhu, usia Nabi Nuh alaihi salam 1780 tahun. Umur dia panjang. 1780 tahun. Dia berdakwah 950 tahun. Lepas tu berlaku taufan, dia hidup 100 tahun pula lepas pada itu. Memimpin mereka yang beriman. Baginda dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian berdakwah berkaumnya selama 950 tahun. 40 tahun tu, 480 tu salah. Selepas banjir besar, baginda hidup sehingga mencapai 350 tahun. Panjang. Lepas banjir, dia pimpin umat selama 350 tahun. Lama perjuangan dia.
maka dia anggap Rasul ulul azmi, Rasul yang mempunyai keazaman yang kuat, yang tabah menghadapi perjuangan. Wallahu a'lam.